Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada tuan dan puan yang sedang menonton live ini, khususnya rakan niaga anak Eldar Sendirian Berhad. Apa khabar semua? Okey, saya di sini harap anda semua berada dalam keadaan sihat walau di mana juga anda berada, insyaAllah. Okey, di awal tadi kita ramai yang memberi salam kepada saya, okey, kepada semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan kesempatannya, masih lagi dipanjangkan usia kita untuk sama-sama join live pada malam ini. So sebelum saya teruskan live ini, nak tanya sikit. Biasa musim-musim hujan ni kadang-kadang gambar dia blur-blur, kadang-kadang suara sangkut-sangkut. Jadi nak tanyalah, gambar saya clear tak? Ya, suara saya clear tak? Kalau clear, komen sikit kat bawah. Okay? Alright. Ya, kita ada Encik Muhammad Zarima ada pagi, okay. Puan Amalina ada, kita ada Puan Rosmanila, Kak Eva, Puan Hudasyar, ya. Okay, Alhamdulillah. Hudasyar kata clear dah Singapura. Okay, Puan Azrina Amran juga ada, Alhamdulillah. Jia Abdullah juga kata clear. Alright. Okay. Jadi untuk anda yang bersama saya pada malam ini, jomlah kita ajak rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama join live pada malam ini, insyaAllah. Okey, sebelum saya mulakan, sebenarnya hari ini kami di Anak Edah menerima khabar sedih, ya, bahawa ibu kepada Encik Rosman, yakni ataupun kita panggil Cikgu Rosman, pengarah besar Anak Edah Sdn Bhd, bahawa ibu beliau telah meninggal dunia. Jadi apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu beliau, insyaAllah. Okey, Sadaqallahul Azim. Okey. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Kita selalu dengar, kita biasa sangat dengar sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi kebaikan kepada orang lain. Tapi kita jarang sekali dengar, jadilah orang yang menyebabkan seseorang itu dapat pahala. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada anda untuk kita ajak lebih ramai rakan-rakan kita untuk sama-sama join live pada malam ini supaya ini merupakan asbab mereka untuk dapat pahala dan juga kebaikan, insyaAllah. Okey, baik. Kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, okey, slot motivasi niaga ini bertujuan pihak syarikat mengadakan slot motivasi niaga setiap hari Isnin pada jam 9 malam adalah bertujuan sebagai satu platform kepada rakan niaga untuk sentiasa terisi dengan ilmu, ya, selalu rasa sentiasa bersemangat. Okey, insyaAllah kita bantu dari segitu. Jadi untuk anda di luar sana, jika berminat untuk join bersama kami di dalam Jihad Bisnes Anak Edah dalam rangkaian produk Sari Gamat, boleh saja hubungi nombor di bawah ataupun hubungi saja pengedar kami di seluruh Malaysia yang berdekatan anda. Okey, so kepada anda yang masih belum like page Sari Gamat, bolehlah berikan like anda, ya, share live ini. Okey, so itu sebagai tanda sokongan anda kepada kami, insyaAllah. Okey, tuan-puan sekalian, tajuk malam ini ialah hijrah dari zon selesa. Okey, di saat dalam keadaan sekarang, dalam keadaan VUCA, kata pengarah urusan Anak Edah, VUCA ni adalah satu keadaan yang mana tak menentu ataupun berubah-ubah. Jadi kita di sini, adakah kita masih ingin menjadi orang yang sama, tindakan yang sama, ya, atau apa dan bagaimana yang dikatakan hijrah dari zon selesa. So saya pun tak nak ambil masa yang panjang. Saya rasa penonton di luar sana pun dah tak sabar. InsyaAllah penceramah kita, speaker kita pada malam ini ada banyak lagi input-input yang beliau hendak share dengan kita. So tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ustaz Fahrul Muhammad Juwari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Oh, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan Encik Anissa ya. Boleh. Okey. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi saya hormati Cik Anissa selaku pengurusi majlis, yang dimulakan pihak penganjur Anaida Seri Gamat, seterusnya kepada sahabat-sahabat yang dikasihkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita bertemu lagi dalam ruang ilmu ini, insya-Allah. Ya, pada malam ini saya diamanahkan untuk berkongsi satu tajuk, iaitu hijrah dari zon selesa. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini insya-Allah akan menambah ilmu, seterusnya menambah amal kita dan akhirnya insya-Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya ingin menegaskan ataupun menjelaskan makna perkataan dululah yang dikatakan dalam tajuk ini ya, iaitu hijrah kemudian zon selesa. Ya, hijrah ni artinya berubah ataupun berpindah. Hijrah ni artinya berubah ataupun berpindah. Ada makna yang khusus dan ada makna yang umum. Kalau makna yang khusus dia merujuk kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhijrah daripada Mekah menuju Madinah untuk menegakkan Islam yang lebih syumul, lebih sempurna. Itu makna yang khususlah. Tapi kalau makna umum, kita berubah ke arah kebaikan yang melibatkan dua bahagian lah, dua jenis ya. Yang pertama hijrah yang maknawi, yang kedua hijrah yang bersifat makani. Maknawi itu artinya hijrah daripada sikap, perkara-perkara yang berbentuk sikap, pemikiran ataupun mindset lah. Mungkin dulu contohnya kita berpegang kalau banyak baru bersyukur, kalau sedikit kita terima sajalah, tetapi kita ubah mindset. Rupa-rupanya yang benar ialah sedikit yang kita syukuri itu akan menambah nikmat yang menjadi banyak. Jadi jangan tunggu banyak untuk syukur, tetapi dapat sedikit pun insya-Allah kita syukur, Allah tambah. Itu mindset lah. Dulu mungkin mindset kita hijrahkan daripada dulu kita kaya baru nak bersedekah, tapi kita hijrahkan mindset kita, pemikiran kita. Rupa-rupanya kita bersedekah dulu baru jadi kaya insya-Allah. Itu dia kata perubahan ataupun perpindahan. Kalau di sudut tempat juga itu makani, itu tempat. Kita hijrah daripada tempat yang tidak islamik ke tempat yang lebih islamik ya. Daripada pekerjaan yang dulu mungkin pekerjaan kita ada gharar, ada kesamaran, ada unsur judi, ada unsur riba, kita hijrah ke tempat yang lebih baik yang lebih halalan dan thayyiban dan barakah ya. Macam di tempat kita bekerjalah di Anaida ni ya, produk halal, produk yang baik untuk memberi manfaat kepada orang. Itu hijrah namanya ya. Manakala zon mencabar pula ya, zon selesa ni, dia ada dua zon dalam kehidupan kita. Ada zon selesa, ada zon mencabar. Ya, nanti saya terangkan dulu ya. Yang dikatakan zon selesa tu zon yang kita berada ya, yang kita nyaman berada di dalamnya. Yang kita suka buat ya, rutin kerja yang relax, yang mudah ya. Itu zon selesa namanya. Manakala zon yang mencabar pula ialah zon yang menuntut keberanian kita. Ya, zon yang bukan biasa-biasa tapi yang luar biasa. Suatu yang kita tak tahu tetapi di sana ada peluang. Jadi rupanya dalam hidup kita ni ada zon selesa, ada zon mencabar. Jadi kalau kita nak berjaya, kita perlu berani berhijrah daripada zon selesa kepada zon mencabar, kerana kejayaan kita, perkembangan kita, apa saja yang positif berada di zon mencabar, bukan dalam zon selesa. Itu yang pertamalah, nanti saya akan huraikan lagi ya. Manusia ni semua berubah, Cik Anissa ya, sahabat-sahabat yang dikasihkan. Manusia ni selagi nama makhluk dia akan berubah. Ya, yang tak berubah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalnya oleh kerana kita akan berubah, kita nak pastikan kita berubah tu ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Kita nak berubah, tak berapa hari lagi kita pergi ke tahun Masihi 2021,
Kita nak 2021 insya-Allah lebih baik daripada 2020 itu. Jangan lebih buruk, ya. Sama ada di prestasi imannya, prestasi kekayaan ke, ataupun prestasi kesihatan, nak lebih baik daripada sebelumnya, ya. Jadi bila kita nak berubah ni, bila kita nak hijrah ataupun nak berpindah, kita ada, sama ada kita buat dengan pilihan ataupun keterpaksaan. By choice or by chance, ya, kita nak berubah ni dengan pilihan kita ke ataupun kena terpaksa berubah. Kalau kita berubah dengan pilihan, kita boleh menerajui perubahan, kita boleh mengemudi perubahan itu. Tetapi kalau kita berubah kerana terpaksa, maaf ya, kita akan gagal kerana kita akan menjadi mangsa, mangsa, play victim, ya. Jadi rupa-rupanya kalau kita nak berhijrah ni, ini adalah sifat orang yang berjaya. Kalau kita nak berjaya, kita tiru sikap orang berjaya. Berapa kali dah saya ulang-ulang ayat ni, ya. Minta masuk ke kepala dan masuk juga ke hati. Kalau kita nak berjaya, kena tiru sikap orang berjaya. Dan kalau kita lihat dalam Islam, Rasulullah SAW yang paling berjaya. Para Rasul, ya, semua orang yang berjaya, ya, individu yang berjaya. Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi Ibrahim hijrah daripada Palestin ke Mekah. Nabi Musa daripada Mesir ke negeri Madian, kemudian balik ke negeri Mesir. Nabi Nuh lagi lah hijrah naik kapal, ya, yang seluruh dunia tenggelam. Jadi artinya semua orang yang berjaya di kalangan para rasul dan juga para sahabat dan juga ulama-ulama. Kita tengok Imam Syafi'i hijrah, ya. Imam Hambali hijrah, ya. Jadi kalau kita nak berjaya, tidak lain tidak bukan kita tiru sikap orang berjaya. Dan orang yang berjaya ini apa dia? Mereka melakukan perubahan. Sebab tu ada ungkapan yang berbunyi begini, ya. Siapa dengar betul-betul, ya. Orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Orang yang berjaya ialah orang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang rugi apabila hari ininya sama aja seperti semalam. Sama, tak berubah apa-apa. Ya, manakala orang yang celaka, yang paling buruk ialah orang yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Jadi rupa-rupanya kita ni sentiasa kena bersama dengan hijrah. Perlu bersama dengan hijrah. Sebab tu ada perkataan ma'al hijrah. Ma'al hijrah tu artinya apa? Bersama dengan hijrah. Artinya kita sentiasa berubah daripada kurang baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik kepada cemerlang, gemilang. Begitulah selalu dikatakan begitu, ya. Jadi subhanallah, kita kena yakin, ya, bahawa kita ada potensi untuk berjaya. Setiap orang, tak kiralah dia tu kelulusannya macam mana, rupanya macam mana, ataupun keadaan situasi yang dihadapi macam mana, tetapi setiap orang, saya katakan, berpotensi untuk berjaya, ya. Sebab Allah cipta manusia ni bukan saja-saja, bukan sia-sia, bukan maksud-maksud yang rendah, tetapi Allah cipta manusia ada maksud yang tinggi, ada mission yang tinggi, reason for our existence, kan. Yang pertama untuk jadi hamba Allah yang baik, dan juga seperti yang kedua untuk menjadi khalifah yang memberi kebaikan, yang menjadikan orang lain dapat pahala, macam Cik Anissa kata tadi lah, ya. Itu kita mindset khalifah tu sentiasa ada. Setiap hari tak cukup nak jadi baik, tetapi perlu memberi kebaikan pada orang lain. Tak cukup kita dapat pahala, kita nak orang lain juga dapat pahala bersama kita. Sebab tu kita nak share, kan, ilmu dan sebagainya. Sebab Allah cinta kepada orang yang mencintainya, tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang mencintainya dan membawa orang lain untuk mencintainya sama. Jadi kita tak cukup, kita kena ajak ramai orang, ya. Subhanallah, Allah dah letakkan mission kita untuk berjaya dan Allah tidak zalim. Jangan ada dalam hati kita rasa aku ni selalu kadang-kadang kita dengar lagu-lagu yang kita dengar ni, kadang-kadang kita tak sedari menyalahi hakikat yang sebenar yang Allah minta pada kita. Kalau kita dengar, ya, bila kecewa cinta, aku ni gagak di rimba, engkau merak kayangan, aku ni tak ada apa, debu je, macam-macam lah, kan. Tetapi sebenarnya setiap kita bila Allah cipta, Allah nak kejayaan untuk kita. Kerana Allah suci daripada sifat zalim, ya. Zalim, ya. Allah bukan nak cipta manusia untuk gagal, tidak. Justru Allah bagi kita kelebihan. Setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada keunikan masing-masing. Ya, kita tengok tidak ada manusia yang sama, antara satu manusia dengan satu manusia tak sama.
Bukan saja ira-ira jari, cap jari ini berbeza antara seorang dengan seorang, begitu juga watak berbeza. Sebab itu dikatakan kita adalah unik, tidak ada seumpama dengan kita di dalam dunia ini. Kerana apa? Kerana Allah mencipta manusia dengan peranannya masing-masing yang khusus. Yang mana peranan itu, yang mana tugas itu tidak boleh diganti oleh orang lain. Jadi boleh saya katakan, saya pinjam kata-kata motivasi ni. Kalau boleh Cik Anissa, kita dengar kata-kata ni, sematkan. Dunia tidak lengkap tanpa kita. Dunia ni tak lengkap tanpa kita. Sebab tu Tuhan ciptakan kita untuk melengkapkan dunia ni. Jadi kalau kita tak ada peranan yang ditugaskan ataupun yang ditentukan oleh Allah pada kita tu tak terlaksana. Sebab tu dikatakan begini, selalu saya ulang-ulang ayat ni. Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Tak ada orang bodoh. Kalau kita masuk sekolah dulu, tinggal sekolah rendah ke sekolah menengah, oh ni nombor 1, ni pandai. Nombor 30 bodoh. Tak. Dia ada kebijaksanaannya sendiri. Kita tengok sebab itu ada 12 Q. Q ni apa? Kecerdasan akal, kecerdasan emosi, kecerdasan rohani, kecerdasan fizikal, macam-macam kecerdasan. Jadi subhanallah, tugas kita sekarang ialah, oleh kerana kita ni setiap kita ada kelebihan masing-masing, tugas kita dua. Yang pertama untuk kenal di mana kelebihan kita. Macam sekarang ni, setiap yang mendengar pada malam ini, Tuhan mesti dah bagi kelebihan, ada bakat-bakat tertentu, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kalau kita di bidang perniagaan ni mungkinlah kita ada bakat dah dalam bidang perniagaan, asah. Jadi kita kena kenal kelebihan kita. Dan yang kedua, apa dia? Pertama kenal, yang kedua kita kena kembangkan kelebihan kita tu secara optimum. Secara optimum, maksudnya Allah dah bagi kita kelebihan, kita dah kenal kelebihan tu, jadi artinya kita nak explore ataupun kita nak pupuk supaya kelebihan itu dibangunkan secara optimum. Di sinilah selalunya bermula masalah, Cik Anissa. Saya katakan, minta maaf saya gunakan masalah lah. Sebenarnya di sinilah bermulanya cabaran. Cabarannya ialah ramai orang yang dah kenal potensi diri dia, tetapi dia tidak mahu renggangkan, dia tidak mahu mengoptimumkan kelebihan diri itu ke tahap maksimum. Kenapa? Bila dia nak buat, dah tahu dah kelebihan dia dan dia nak perkembangkan, artinya dia kena hijrah daripada zon selesa ke zon mencabar. Saya buat contoh mudah gelang getah. Gelang getah ni, kalau ini tasbih je lah. Tapi kalau gelang getah kan, kalau kita nak jadi dia kembang, kita akan tarik dia regang, kita regang. Supaya dia jadi lebih besar, betul? Kalau dia biarkan begitu, dia besar tu je lah. Tapi kalau gelang getah ni, kalau kita nak besarkan, kita tarik. Bila tarik ni tentulah sakit. Jadi akhirnya orang tak tahan nak sakit sikit untuk dia hijrah daripada zon selesa ke zon mencabar. Sedangkan secara sunnatullahnya, no pain, no gain. Tak ada kesusahan, tak ada ganjaran. Sebab bila kita nak berhijrah daripada zon selesa ke zon mencabar, dia timbul istilah dalam bahasa Inggeris kata awkward. Awkward ni apa, macam tak selesa. Sekarang saya tengok saya pegang, saya pakai jam di tangan kanan. Tiba-tiba saya nak ubah tangan kanan jadi tangan kiri. Yang itu paling mudah, tetapi kita rasa macam mana? Tak selesa. Jadi sebab itu untuk kita berubah, kita kena pergi tinggalkan zon selesa ke zon mencabar. Barulah kita akan boleh berkembang. Contohnya, saya buat contoh. Bayi siapa yang ada biasa ada baby, tahulah. Baby ni mula-mula dia tidur terlentang je. Kemudian dah beberapa bulan dia cuba dah menerap. Dia boleh menerap. Bila menerap, dia boleh mengesut. Lepas mengesut dia buat apa? Merangkak. Dan merangkak dia buat apa? Jalan jatuh. Kemudian dia dah boleh berjalan dengan baik. Kemudian dia belajar berlari pula. Bila dah berlari, jatuh lagi. Kemudian dia belajar melompat jatuh lagi. Jadi itulah secara sunnatullahnya. Law of nature, yang mana bayi telah Allah Subhanahu Wa Taala
ilhamkan pada bayi itu ataupun telah peraturan kepada bayi itu, dia tidak akan selesa dengan terlentang saja. Kemudian dia menerap. Dia tidak akan selesa dengan menerap je. Dia nak merangkak. Dia tak selesa dengan merangkak. Dia nak bangun, berdiri. Bila berdiri dia tak selesa dengan berdiri. Dia nak berjalan. Jadi subhanallah, sebab tu bayi tu besar. Betul? Dia dah boleh berjalan. Tapi kalau dia terus selesa menerap aja, sampai sekarang bayi tu dah umur berapa pun tak boleh berjalan. Betul tak? Jadi begitulah dalam career kejayaan kita. Sama ada urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, mesti kita keluar daripada comfort zone to courage zone. Kata ahli psikologi, bayi tu yang dia boleh berdiri tu, dia sekurang-kurangnya 300 kali jatuh. 300 kali jatuh, debuk 300 kali. Jadi orang yang nak berjaya juga dalam usahanya, dia banyak mengalami kegagalan. Dia pergi tak berjaya kali, dia pergi lagi. Dia tidak rasa jegan ataupun dia tidak rasa fobia ataupun trauma nak melakukan lagi. Tak mau, dia akan berterusan. Baik, sekarang saya nak masuk satu cerita ya. Cerita ni mudah je Cik Anissa ya. Satu ketika di waktu malam, kelihatan seorang budak duduk di bawah lampu tiang elektrik yang ada lampu. Di tepi jalan lah ada lampu, tiang elektrik tu duduk itu lampu. Dia pun sedang mencari sesuatu bawah sinaran lampu yang ada di tiang elektrik di tepi jalan tu lah. Jadi seorang tua datang tanya budak tu, apa yang kamu cari ni tengah-tengah malam-malam macam ni di bawah lampu ni? Saya cari duit saya yang tercicir. Duit saya yang tercicir. Dia kata, bawah lampu ni ke? Tak. Duit saya tercicir mana? Kamu tercicir duit kamu mana? Tu dekat dalam gelap tu. Tapi kenapa pergi cari bawah lampu yang terang ni? Dekat sini mudah. Dia kata. Budak tu dia kata, dekat sini cari mudah. Dekat sana duit jatuh tapi dia cari tempat ni. Kan kita kata, tak logik lah budak ni. Begitulah kebanyakan kita. Kita nak berjaya. Kita nak jadi orang yang bertakwa, kita nak syurga, kita nak jadi jutawan, kita nak jadi businessman yang berjaya. Pergi cari di tempat yang comfort zone. Macam budak tadi cari bawah lampu sebab terang. Sedangkan kejayaan tu ada di tempat yang gelap ataupun di tempat yang mencabar. Jadi sekali lagi saya ulangkan ya. Zon mencabar ialah zon yang kita tak suka buat tapi kita perlu buat. Zon mencabar ialah zon yang berisiko tapi di sana ada kejayaan kita. Zon yang mencabar di situ ada kesusahan, ada kerja keras, ada ketidaktentuan. Yang macam Cik Anissa kata apa tadi? Haji kata apa ni? VUCA, zaman VUCA. Itu istilahnya, ketidaktentuan, ketidakpastian, betul ya. Tetapi kalau kita duduk di zon selesa, yang ini kita suka buat, tidak ada risiko, mudah, relax, tidak mencabar, biasa-biasa, betul ya. Kawan pun tak ada kawan baru, kawan lama aja, betul. Nanti kawan baru nanti bergaduh. Jadi kita tak mau cari kawan baru, tak nak pergi tempat baru, betul. Duduklah kat situ ya. Jadi di situ nanti kita akan gagal. Sebab itu kalau kita nak belajar sikit ya, dulu pembuat jam yang terkenal di dunia dulu ialah Switzerland. Switzerland ni memang pakar jam ya. Dia bangga dengan jam analog dia. Analog ya. Jam analog ni main angka tau ya. Tetapi datang Jepun dengan kreativiti dan inovasi, dia buat jam digital. Akhirnya Switzerland yang memang terkenal dengan pembuatan jam ketinggalan dengan Jepun kerana Jepun dia buat inovasi, kreativasi. Manakala Switzerland dia kekal dalam zon selesanya ketinggalan. Itu satu contoh lah. Satu contoh yang terkenal lagi, dulu mungkin Cik Anissa, sahabat-sahabat kita pernah dengar jenama handphone, Nokia. Dengar? Nokia. Mana Nokia sekarang? Nokia dah tak ada dah, hilang di dunia pasaran kerana tahun 2000 dia menjuarai. Kalau kita ada handphone Nokia waktu itu, subhanallah, itu satu kebanggaan. Tapi tak pada 2012 dengan datangnya smartphone, datangnya Apple, datangnya sekarang Samsung dan sebagainya, sekarang datang lagi Huawei dan sebagainya, ketinggalan sebab dunia sekarang inovasi. Ya, inovasi dan kreativiti. Persaingan jangan sangat sengit sekarang ni. Ya, jadi kita perlu berhijrah daripada zon
selesa kepada zon mencabar. Sekarang kita berkenalan dengan apa? Cik norma baru. Betul? Kalau norma baru ni akibat impak dari pandemik COVID-19, ya. Norma baru ni ialah kita pakai pelitup muka, hand sanitizer, penjarakan fizikal, betul? Apa jadi kalau orang tak mau adapt ataupun tak mau menyesuaikan diri dengan norma baru ni? Dia akan dijangkiti, betul? Ya. Kalau sekarang kedai-kedai ataupun mana-mana kedai kena adapt dengan ada lorong masuk, ada lorong keluar, ada alat pengesan suhu badan, betul? Sekarang kita tengok pilot dah hilang pekerjaan, pramugari pun hilang pekerjaan, ataupun orang-orang yang tentu dah banyak yang menganggur, betul, hilang pekerjaan. Kalau kita kata saya nak berterusan dengan saya punya bidang ni, tak nak tukar bidang, kita dipaksa, betul. Jadi kita kena buat. Sebab tu ada pilot yang pakai baju pilot, dia buka burger, pilot burger. Ya, jadi dia pakai juga. Jadi itu jadi satu tarikan, betul tak ya? Jadi kita mesti hijrah daripada zon selesa dulu kita pada zon mencabar, dengan itulah kita insya-Allah hidup ya. Satu binatang yang kuat, yang besar ya, akhirnya pupus. Apa dia? Dinosaur. Dinosaur hancur kerana apa? Dia tak boleh adapt dengan iklim baru. Betul? Dengan perkembangan iklim, perubahan iklim, dinosaur akhirnya pupus. Tetapi ada satu binatang yang kecil je tapi sampai sekarang boleh hidup. Apa dia? Monyet. Monyet sekarang boleh makan roti gardenia, dia boleh adapt. Dia tak makan pisang lagi sebab dia dah boleh adapt kan, dan sebagainya. Itu kita belajar sikit-sikit lah kat situ ya. Baik, sekarang ya kita kata kita nak berubah. Jadi bila kita nak berubah ni, apa kita yang buat daripada yang kita jangkakan? Sebenarnya bila dia nak pergi zon mencabar ni, dia takut tau. Dia takut. Sebab zon itu tidak menentu. Zon itu risiko. Macam sekarang saya nak pujilah Anak Eda, bukan kerana saya Anak Eda dah lakukan banyak inovasi. Yang mana saya dulu datang ke Anak Eda beri kuliah perkongsian, tengok produk-produknya dah baru pula. Bila dihadiahkan tu banyak benda yang baru ya. Jadi saya rasa kita dah pergi dah untuk hijrah daripada zon selesa ke zon mencabar. Dan kita kena yakin kita lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan. Di sini ya. Ini kata ahli psikologi dan saya buktikan nanti dengan Islam ya. Ahli psikologi kata kita ni lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan. Kalaulah kata kekuatan tu skalanya 10, 1, 2, 3 sampai 10. 10 yang paling kuat, 1 yang paling lemah, 5 di tengah ya. Okey. Sekarang nilai diri kita. Kita ni dalam kehidupan kita ni kalau dikatakan sampai 10, kita ni mencapai tahap mana sekarang kekuatan kita? Saya kata saya 7 lah. Cik Anissa kata Cik Anissa 8. Okey, ada orang kata 6 dan sebagainya. Kalau saya katakan 7, saya sebenarnya lebih daripada 7. Pada realitinya, saya ni boleh pergi 8, 9, 10. Sebenarnya. Kalau Cik Anissa kata skala Cik Anissa ni 8, sebenarnya boleh pergi 9, 10. Kita lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan. Ini ya. Sebab itu ya kita lihat, kita mesti cabar diri kita. Cabar diri kita supaya kita memaksa diri kita berubah. Kerana kita ada potensi yang lebih daripada apa yang kita jangkakan. Satu contoh yang selalu saya katakan ya, kalau kita jalan biasa ni, jalan macam biasa je lah. Perlahan je jalan. Tiba-tiba terlepas ekor anjing, kejar kita. Ya. Bila anjing tu kejar kita, kita akan lari. Ya. Kemudian kita lompat pagar, lompat longkang dan sebagainya. Bila anjing tu dah berlalu, kita kata, macam mana ya? Kita boleh panjat pagar yang tinggi, kita boleh lompat longkang yang lebar tadi. Kerana waktu itu kita memaksa diri kita berubah. Rupa-rupanya kita kuat. Kita bukan lemah, kita kuat. Cuma bila ada anjing tadi yang kejar kita, tu jadi kita kuat. Betul? Sebab tu dikatakan begini ya, kita dengar sungguh-sungguh ini pada keluarga ke, pada diri ke, pada organisasi baik ya, orang yang berjaya ataupun businessman yang berjaya ataupun guru yang berjaya, apa sajalah profession kita. Orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya berubah. Manakala orang yang gagal ialah orang yang berubah kerana terpaksa.
Maksudnya orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya berubah, hijrah daripada zon selesa ke zon mencabar. Dia paksa diri dia berubah. Tetapi orang yang gagal ialah berubah hanya apabila terpaksa. Jadi dia terlambatlah. Orang orang dah pergi dah. Dah buat perubahan. Dia masih lagi bertahan. Tetapi bila dah terhimpit, dah tersepit, baru dia nak buat perubahan waktu tu dah terlambat. Jadi sebab itu kita kena hidup, orang kata by design, bukan by default. Design ni kita tengok perubahan kita, contoh tahun 2021 ni. 2021 akan datang beberapa hari lagi Kita tengok 6 area dalam kehidupan kita. Area yang pertama kesihatan. Kesihatan. Area yang kedua ilmu. Yang ketiga iman, kerohanian. Yang keempat perhubungan. Yang kelima kerjaya ataupun profession. Yang keenam keuangan. 6 ni kita tengok apa yang kita buat untuk kesihatan kita. Kesihatan kita contoh Cik Anissa kesihatan ni kena kawal makan, kemudian kena buat senaman 20 minit 3 kali seminggu, kawal stres. Betul? Tapi ada orang kata saya sihat tak ada apa-apa. Ya Pak, jangan. Ramai orang yang dia tak nak berubah. Kalau dalam keadaan ini kita ubahlah lifestyle awak, cara hidup awak. Sebab suka makan yang lemak-lemak, suka tidur malam lewat, walaupun saya muda lagi. Tak. Nanti bila kita dah tua, kita kena bayar balik apa yang kita ambil, apa yang kita sia-siakan pada badan kita. Betul? Waktu itu kita nak berubah dah, tak boleh dah macam saya. Tak boleh berubah dah. Jadi masa muda ni lah kita berubah. Saya bagi tahu secara lucu macam inilah. Tuhan bagi kita perut. Tapi Tuhan telah berikan kita perut. Tapi saiz perut itu kita tentukan. Boleh faham? Perut semua Allah bagi. Tetapi saiz perut ni, maaf kata nak boroi ke, nak buncit ke, itu kita yang nak kawal. Betul kita nak tentukan. Subhanallah, ini ada satu lagi yang saya baca begini wajah kita sebelum 40 tahun itu wajah kurniaan yang Allah beri kepada kita. Wajah kita Tuhan dah bagi. Tetapi wajah kita selepas 40 tahun ialah apa yang kita buat pada wajah itu yang Tuhan kurniakan tu, apa yang kita buat. Kalau kita umut selalu, kalau kita marah selalu, kalau kita stres selalu, wajah kita jadi macam mana? Tua sebelum tua. Betul? Wajah kita berkerut, berkedut, hilang cahaya dan sebagainya. Kenapa? Tapi waktu sebelum 40 memanglah cantik. Itu yang wajah Tuhan bagi kat kita. Tapi selepas 40, apa yang kita buat pada wajah itu? Jadi subhanallah, ini yang kita kata sungguh-sungguh kita tidak ada pilihan kecuali kena yakin pada diri kita, kena mengharap bantuan daripada Allah untuk kita melakukan kreativiti dan inovasi pada produk kita, pada cara kita memasarkan, cara kita punya promosi, itu soal perniagaan kita. Tetapi pada ibadah kita, solat kita, hijrahkan solat kita. Solat lalai kepada solat yang ingat, betul. Puasa kita yang dapat lapar dahaga kepada puasa yang betul-betul puasa orang soleh. Misal kata contoh, sedekah kita yang dulu sangat sedikit, hari-hari kita amalkan sedekah selepas subuh. Sedekah subuh namanya kan. Kita amalkan begitu. Jadi apa perubahan-perubahan yang kita nak buat menjelang 2021 ini? Tetapi perubahan itu mesti mencabar. Mesti mencabar dan mesti berisiko dan mesti sakit. Tapi kalau saya sekarang berat, katalah berat kita 60 kilo, tahun 2020, dah obes dah, murah, 65 ke 70 ke. Kemudian tahun 2021 kita nak ubah 70.5, 69.5. 0.5 je, yang itu bukan zon mencabar. Kena mesti kurang tu. Pendapatan kita banyak ni, solat wajib kita macam ni, nak tambah solat sunat macam ni. Kalau kita kata dulu subuh dinosaur, sekarang nak jadi subuh gajah. Itu bukan. Maksudnya kena awal menanti waktu, contoh yang mencabar kita, Jadi sebab itu bila kita mencabar kekuatan kita, barulah kita akan dapat kemenangan. Subhanallah, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, walaupun kita tidak mau berubah, kita ni leka, selesa di zon selesa, apa yang Allah buat? Apa yang Allah buat? Bila Allah sayang kita, Allah uji.
Allah uji kita. Ni, Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan kurang miskin, Allah uji dengan orang keji, Allah uji kita dengan pandemik COVID-19. Allah uji ni apa sebabnya, Cik Anissa? Supaya kita keluar daripada zon selesa kepada zon mencabar dengan terpaksa kita ubah. Kalau tidak, kita tak akan berubah. Jadi Allah sayang. Sebab tu bila Allah sayang, Allah uji. Sebab dengan ujian tu Allah nak mengeluarkan kita, nak menghijrahkan kita daripada zon selesa kepada zon mencabar. Kalau Allah tak datangkan ujian, selagi itulah kita rasa kita selesa di zon selesa. Okey, sekarang saya bertanya ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan yang dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah tidak menguji kamu lebih daripada kadar kemampuan kamu menghadapinya. Betul? Bila Allah bagi ujian kepada kita, Cik Anissa ada ujian, sahabat-sahabat yang dengar pada malam ni semua masing-masing ada ujian. Selagi hidup, selagi diuji. Betul? Tetapi berita baiknya ialah Allah tidak menguji kita lebih daripada kemampuan iman kita menghadapinya. Allah tidak overdose dalam menguji. Kalau Allah, saya nak buat contoh ya, bila Allah menguji kita seolah-olah kalau kita nak bayangkan satu analoginya, seperti mana seorang tukang jahit, tailor, yang bila dia menjahit baju kepada pelanggannya, tailor ni memang tukang jahit yang memang berkemahiran tinggi. Bila dia tengok tangannya sama, bahunya muat-muat cantik-cantik, tak lebih tak kurang, padan saja dengan badan orang yang menempah baju itu. Begitulah Allah dalam menguji kita, sepadan kita. Allah tidak lebih, Allah tidak kurang, sudah diukur oleh Allah. Tetapi kalau dalam pengalaman kita, saya tanyalah betul-betul bila Allah menguji kita, tentulah kita ada ujian macam tak mampu pula kita hadapi. Betul tak? Macam Allah kata dalam firman-Nya, Allah tidak uji lebih daripada kadar kemampuan yang kita mampu hadapi. Tetapi macam mana kita ni diuji ni tak mampu ni. Sebab itu kadang-kadang kita rasa terhimpit, tersepit. Sakit ni mampu tak aku hadapi? Penghinaan ni mampu tak aku tangani? Kemiskinan ini boleh tak aku hadapi? Kita rasa begitu. Sebab bila kita kena uji, kita rasa kita tak mampu hadapi. Sebenarnya kita mampu. Kita mampu. Cuma kita tidak keluarkan seluruh keupayaan diri kita, kita tak optimumkan diri kita semaksimumnya untuk menghadapi ujian itu. Itu je sebabnya. Jadi kalau datang ujian tu, rupa-rupanya Allah nak kita keluarkan semua tu, kemampuan diri kita untuk menghadapi ujian tu. Jadi bila kita keluarkan kemampuan kita menghadapi ujian itu, apa dia? Ada reward, ada ganjaran yang Allah simpan untuk kita dapat. Hanya apabila kita keluar daripada zon selesa ke zon mencabar. Betul? Selalu saya katakan, Allah membalut hadiahnya dengan kepahitan dan kepedihan. Betul tak? Ini Allah nak bagi kurniaan ni, yang nikmat, yang indah, yang terbaik. Tapi Allah balutkan kurniaan itu dengan kepedihan dan kesan. Jadi kita kena berani melalui kepedihan dan juga kesakitan itu untuk koyak supaya dapat isinya, intipatinya. Jadi Allah sayanglah, Allah datangkan ujian. Dan waktu itu kita mesti mengeluarkan seluruh kekuatan kita untuk menghadapinya. Saya nak bagi tahu di dalam kehidupan kita ni, bila kita nak berhadapan dengan kehidupan, kita nak kembali kepada soal asas. Kita dicipta untuk berjuang supaya kita masuk ke dalam syurga. Ultimate goal kita. Kita berjuang supaya kita dapat selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada terjun ke neraka. Na'udzubillah. Betul? Ini perjuangan kita. Tetapi cuba tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila mencipta syurga, Allah suruh tengok malaikat. Malaikat tengok syurga tu.
Malaikat tengok syurga tu dengan nikmatnya beyond our imagination, di luar kita punya imajinasi. Kita kata syurga ni bagus macam ni, syurga lebih bagus daripada itu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dikecap oleh lidah, yang tidak pernah dicium wanginya, lebih wangi daripada yang pernah kita cium dengan hidung kita. Syurga lebih daripada itu. Kemudian Allah tanya, Allah Maha mengetahui, cuma Allah tanya kepada malaikat, pandangan malaikat, kalau macam tu macam mana? Malaikat kata, kalau macam ni lah syurga, ramai orang yang akan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Begitu nikmat, begitu tinggi. Kemudian Allah pagar syurga tu dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan zon mencabar. Betul? Jadi suruh tengok lagi. Malaikat tengok kali ni. Syurga tu telah dipagar. Bila malaikat tengok syurga yang dipagar tu, kalau macam ni sedikit orang yang akan masuk ke dalam syurga. Sebab syurga itu dipagar dengan kepahitan, penderitaan dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya bila kita hidup di dunia ni sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah, sentiasalah kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Allah suruh walaupun pahit, tinggalkan apa yang Allah larang walaupun manis. Itu yang dikatakan kita kena keluar daripada zon selesa. Contoh ya, mudah. Esok pagi subuh masuk pukul 5.45 ataupun 5.50 pagi, kita dalam selimut. Betul. Sejuk, sedap, sekarang musim hujan, kita tidur. Keluarlah, tinggalkan zon selesa kita untuk pergi ambil wuduk. Menderita tak? Menderita. Sejuk. Tapi kita bila kita bangun, kita solat dan sebagainya, di sana bila kita solat subuh saja, solat lebih baik daripada tidur. Bila solat saja kita diajak kepada kejayaan, hayalah solah, hayalah falah, maka kita dah berjaya. Betul? Kerana kita sanggup keluarkan daripada zon selesa kepada zon mencabar. Sekarang kita bekerja work from home, WFH, betul? Work from home. Saya rasa ramai yang work from home sekarang, betul? Dan digital marketing kita buat webinar dan sebagainya. Bila work from home ni memang mencabar. Anak-anak ada di rumah, betul? Anak-anak ada di rumah, kita nak tidur boleh, bantal ada kat sana dan sebagainya, betul? Gangguan banyak. Tetapi kalau kita dapat menyesuaikan diri dengan norma baru ini, subhanallah, kita akan dapat beat. Kita akan dapat mengatasi organisasi-organisasi lain. Ketika persaingan sekarang makin sengit dan juga cabaran makin tinggi, siapa yang boleh survive, siapa yang boleh bertahan, insya-Allah dia akan keluarkan semua kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan itu. Dan bila nanti waktu jadi tenang, dia akan muncul sebagai juara. Orang lain baru nak merangkak-rangkak, nak berubah balik, nak kejar balik market. Kita dah ada dengan produk baru, dengan promosi cara baru, dengan pelanggan yang baru, dengan sebagainya yang baru, sebab kita sudah berani keluar daripada zon selesa kepada zon yang mencabar. Jadi inilah yang kita betul-betul kena pegang. Subhanallah, sebab itu saya katakan selalu, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sebagai businessman, last kali ini sebagai contoh, Rasulullah SAW pada usia 39 tahun, Rasulullah dah jadi seorang kaya. Financial freedom, perniagaan Rasulullah sudah sampai ke kemuncak. Dan sebab itu Rasulullah SAW dah ada sebagai mentor yang ada peniaga-peniaga yang bawah, yang Rasulullah yang paling atas. Kekayaannya dah memang maksimum pada waktu itu. Tetapi apakah Rasulullah selesa di zon selesa itu? Tidak. Sebaliknya Rasulullah gelisah kerana nuraninya, sanubarinya terusik, terganggu kerana kehidupan umat Arab jahiliah waktu itu sangat menekan jiwanya. Umatnya leka dengan judi, leka dengan arak, leka dengan zina, bermacam-macam kemungkaran berlaku. Walaupun Rasulullah kaya, sepatutnya dia dah selesa dah, tak payah fikir dah. Waktu itu dah tenang dah, apa-apa dan sebagainya. Tetapi Rasulullah sebaliknya, walaupun Rasulullah sudah berada di zon selesa kekayaan, tetapi hati Rasulullah meronta-ronta. Apa nak buat kepada umatnya yang tenggelam dengan jahiliah tadi? Hatinya
benci kepada kemungkaran tapi tak nampak formula untuk mengubah. Jadi saya nak bagi tahu walaupun anda seorang businessman, walaupun anda seorang yang profesional yang berjaya dan sebagainya, jangan selesa di zon selesa. Sebaliknya, lihatlah umat ini macam mana, bagaimana keadaan dan sebagainya. Jadi supaya nanti kalau kita berjuang untuk diri kita saja, Cik Anissa, kita kerja cukup. Takat ni kita berhenti. Tapi kalau kita nak memberi manfaat kepada orang lain, kita nak memberi pahala kepada orang lain, pegang prinsip ni. Kalau kita nak berjaya secara biasa, kita bawa diri kita saja berjaya. Tetapi kalau kita nak berjaya secara luar biasa, bawa orang lain berjaya bersama kita. Ya, ini penting. Syurga tu luas. Tak boleh kita masuk seorang-seorang. Kena bawa orang lain masuk. Keluarga kita, rakan-rakan kita dan sebagainya. Sebab tu produk-produk yang kita beri, yang kita tawarkan ke tengah masyarakat, dengar yang menjadi perkiraan dalam kepala kita bukan dollar and cents sahaja. Tetapi yang fikir nak bagi orang sihat, nak bagi orang selesa supaya kesihatan itu boleh beribadah kepada Allah. Bayangkan dengan produk kita tu, orang jadi sihat, orang jadi ceria, insya-Allah dia boleh beribadah dengan baik. Betul? Tetapi kalau kita fikir, saya nak jual barang ni, supaya saya jual barang ni dapat duit, kita dapat duit ajalah. Tetapi kalau fikir lebih besar daripada itu, saya nak jadikan perniagaan saya ni sebagai satu ibadah, dan saya nak bagikan kebaikan sebagai seorang khalifah, maka kita tak cukup jual setakat target yang kita target lah. Mesti ada target jualan, betul kan? Tapi kita nak lebarkan lagi target tu. Kita nak cabar diri kita supaya kita boleh buat berganda-ganda daripada yang biasa. Matlamat kita apa dia? Untuk memberi kebaikan dan memberi pahala kepada orang lain. Jadi itu saya berhenti kat situ. Saya serahkan kepada Cik Anissa kalau ada pertanyaan ataupun ada respon yang nak diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Saya serahkan semula kepada Cik Anissa. Sekian. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, sangat-sangat kita kena mencabar diri Okey, kita ada soalan tadi. Di awal tadi daripada Huda Syar. Dia ada tanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita hendak atasi sebab kalau kita dah bawa mereka tuju untuk berjaya tetapi mereka tetap berdegil. Adakah kita harus teruskan perjuangan atau bagaimana? Okey. Selalu saya katakan Huda begini Huda kita boleh memberi tangga pada orang lain. Tetapi untuk memanjat tangga tu dia kena buat usaha sendiri. Kita boleh memimpin tapi bukan memimpin orang yang buta, tapi kita nak memimpin orang yang celik. Maksudnya kemahuan tu mesti datang daripada dia. Sebab tu dalam journey kita, dalam kembara kita menuju kejayaan, kita nak kenal pasti orang-orang yang mempunyai potensi. Tidak semua orang yang ada potensi untuk ikut. Jadi kita bagi masa untuk dia, kita didik, okey. Tetapi kalau dah tamat tempoh masa yang kita bagi tetapi dia tidak berubah, kita kena tinggalkan. Kita cari orang lain. Betul? Mungkin bukan kita kata dia ni teruk, dia tak, mungkin bakat dia bukan di sini. Di tempat lain. Mungkin gurunya bukan aku tetapi gurunya orang lain. Mungkin kita sangka baik begitu. Tapi jangan buang masa kepada orang yang tidak mahu, yang setelah semaksimumnya kita tarik tetapi dia masih berdegil, jangan buang masa untuk itu. Kita banyak lagi orang yang kita nak pilih untuk berjaya bersama kita. Itu kena pastilah. Okay? So ada komen daripada Puan Hasniza kita. Okay, dia kata betul Ustaz. InsyaAllah perjuangan Anaida dan kumpulan Anda Global Venture sejak tahun 1983 adalah untuk memberi manfaat kepada agama dan juga masyarakat. Bisnes menjadi jabatan syurga insyaAllah. Ya, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Okey. Sementara kita tunggu soalan yang lain, mungkin Ustaz saya nak minta sedikit nasihat lah sekiranya macam mana kita nak atasi ataupun contohlah ada seseorang itu dia nak berubah kepada yang lebih baik waktu di saat di awal permulaan dia nak berubah tu ada yang tegur ataupun ada yang berkata mungkin teguran tak kena ke atau macam mana yang membuatkan dia rasa macam down, rasa macam tak nak berubah, nak jadi diri dia yang dulu. Kalau kita dah tahu perubahan tu ke arah kebaikan, yang kita nak tinggalkan zon selesa ke zon mencabar.
tetapi kita mendapat kritikan-kritikan yang tidak adil. Ya, kritikan-kritikan yang tidak adil ini, ya, selalunya yang kata, minta maaf saya gunakan bahasa, mendownkan kita, yang menyebabkan kita macam rasa rendah dan sebagainya. Salah satu syarat untuk berjaya ialah kita kena bergaul dengan orang yang berjaya. Kita kena bergaul dengan orang yang positif. Sebab tu kalau circle tu ataupun network kita, circle kita, orang di keliling kita itu yang negatif, kena hijrah, tinggalkan zon selesa dengan orang negatif tu kepada zon mencabar, kepada orang-orang baru yang lebih positif, yang mungkin kita baru kenal tetapi mereka positif. Kena tinggalkan kawan-kawan lama yang mungkin negatif, tapi bukan putuskan perhubungan, jarakkan saja. Ya, gitu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bijaksana, ya. Sekiranya kita melayan setiap salakkan anjing di tepi jalan, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Boleh faham maksud saya? Kalau kita melayan setiap salakkan anjing di tepi jalan, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Maksudnya mesti ada suara-suara sumbang yang nak mengajak kita kepada apa? Kepada yang lama balik. Yang ini. Jadi sebab itu, pertama kita kena cari suasana yang positif. Yang kedua, kena cari aktiviti-aktiviti yang positif, membaca, berbincang, ya. Dan yang ketiga, kena cari sahabat-sahabat yang positif. Betul. Jadi ini membentukkan suatu suasana yang kondusif untuk kita berhijrah ataupun berubah. Kan kita nak berubah ni kena ada 3S kan. Pertama, ubah diri sendiri. S yang pertama, diri sendiri. S yang kedua, ubah sedikit-sedikit, jangan banyak. Sikit-sikit dulu. S yang ketiga ialah sekarang. Nah, tak boleh tunggu-tunggu, ya. Kalau nak ubah sekarang. Susah ke nak ubah sekarang? Tak susah, sebab sedikit. Susah ke nak ubah sedikit? Tak susah, sebab diri sendiri. Nak ubah diri sendiri. Masalahnya sekarang ni, dalam kehidupan kita lebih banyak nak ubah orang lain. Orang lain berubah, baru kita berubah. Sebenarnya, secara timbal balik itu tersalah. Kena ubah diri kita, baru kita boleh ubah orang lain. Betul? Untuk meyakinkan pelanggan kita kepada produk kita, kita kena yakin pada produk kita dulu. Ini produk kita pun kita tak yakin, boleh ke ni? Macam mana kita nak jual? Kita kena yakin. Sebab tu kita kena amalkan produk kita dan rasakan manfaatnya, rasakan kebaikannya. Nanti apabila kita bertemu dengan pelanggan, bertemu dengan orang yang nak membeli produk kita, kita akan memberi penerangan dengan yakin. Bukan dengan saja kata-kata, dengan intonasi, dengan gerak tubuh, dengan bahasa tubuh yang baik. Sebab apa? Kita yakin. Ini penting, ya. Jadi 3S tadi, ubah sendiri, ubah sekarang dan ubah sedikit-sedikit. InsyaAllah. Pedulikan orang yang kata-kata di ni, cari kawan baru. Bila nak cari kawan baru, artinya kita pergi kepada apa? Zon mencabar, bukan zon selesa. Kalau zon mencabar itulah wrong gang tadi, wrong gang tau. Wrong gang, W-R-O-N-G, wrong. Wrong gang tu je lah, menyebabkan kita tak pergi mana lah. Kita kena pergi right gang, ya, yang gang baru punya. Itu zon mencabar lah. Sebab kita jumpa orang baru, kita nak teroka balik perhubungan, pandailah. InsyaAllah. Okey, itu dia. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak ubah diri sendiri, sedikit-sedikit dan juga sekarang. Itu dia 3 tips. Itu dia daripada Puan Kamaria Razak, dia kata betul Ustaz, dah ramai saya tinggalkan dan cari yang baru yang ingin berubah tapi masih bersilaturahim. Yang saya tinggalkan, Alhamdulillah saya memang amalkan. Cakap Ustaz dari dulu. Okey, Alhamdulillah. Tanya Cik Kamaria. Terima kasih. Betul. Betul. So, sekiranya tuan-tuan ada lagi soalan, boleh ajukan, insyaAllah. Okey. Kalau Ustaz sekarang ni kan ramai yang rasa macam dia rasa macam takut-takut. Dia macam bila kita kata dia takut nak cuba sesuatu yang baru, ya, dia masih rasa takut-takut tu. Takut-takut tu punca untuk dia rasa tak nak berubah. Macam mana nak hilangkan rasa takut-takut? Takut tu biasa. Kalau orang tak takut ni, dia bukan manusia. Selagi kita manusia, kita takut. Tetapi kita kena berani menghadapi ketakutan kita. Ya. Memanglah, itu kata-kata bila kita
saya ada baca buku di sini dia kata jangan kita benarkan ketakutan mempengaruhi keputusan kita. Sekali lagi, saya tegaskan jangan izinkan ketakutan menyebabkan kita membuat keputusan untuk kita. Dalam bahasa Inggerisnya dalam bahasa Inggerisnya sebab saya rasa kadang-kadang cakap dalam bahasa Inggeris ni ketepatan dia tu ada lagi sedikit dalam keadaan dia kata never let your fears make your decision. Jangan sekali-kali membiarkan ataupun merela ketakutan kita membuatkan kita membuat keputusan. Jadi keputusan kenapa kita tak begitu? Kerana kita takut. Kerana ketakutan itu menyebabkan kita terus berada di zon apa? Di zon selesa. Kita takut tapi kita berani menghadapi takut. Kita berani menghadapi takut, itu artinya baru kita boleh hijrah ke zon mencabar tadi. Kerana zon mencabar itu contohnya kalau seorang nelayan takut ke laut, sampai bila tak dapat ikan, betul? Kalau penoreh getah, takut nak toreh getah bermula daripada lepas subuh, gelap-gelap pakai ni, dia tak ada. Kalau orang yang berniaga takut rugi, habislah. Jadi artinya takut tu fitrah, tetapi lawan takut tu. Kalau kita kata kita takut gagal, dengar kita buat ni takut gagal. Sebenarnya orang yang berjaya lebih banyak gagal daripada orang yang gagal. Jadi kita gagal, orang yang berjaya lebih banyak gagal daripada orang yang gagal. Maksud dia merasai kegagalan demi kegagalan. Tapi akhirnya dia berjaya daripada orang yang takut gagal, dia tak bermula. Itu yang dia kata, dia dah balik sebelum bertolak. Boleh faham Cik Anissa? Dia balik sebelum bertolak lagi. Patut dah pergi dulu, barulah balik-balik ni. Belum dah balik sebelum bertolak, belum start kereta dah balik dah. Kenapa takut nanti? Subhanallah. Ini kita kena atasi musuh kita Jadi mengikut kajian dengar 80% ketakutan tidak terjadi. Apa yang kita takut tu tak terjadi, 80%. Jadi ketakutan tu hanya mainan syaitan, ketakutan itu hanya pengaruh hawa nafsu saja. Yang menyebabkan kita tak boleh menempuh kejayaan. Itu je. Okey. Itu dia. Jawapan yang sangat kata membantu Saya harap semua segala soalan anda yang bermain di fikiran sudah pun terjawab malam ini. Betul kata Puan Nurmajan, dia kata jangan sesekali membiarkan ketakutan kita membuat keputusan, kerana ketakutan itu membuatkan diri kita berada di zon selesa. Betul. Terima kasih. Seronok dengar tulisan macam ni, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah Puan Min Rosmina Zainal pun dia cakap takut fitrah. Takut itu fitrah. Lawan takut, orang yang berjaya banyak kali rasai kegagalan. Ya betul, seperti mana dia tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Fahrul atas perkongsian malam ini. InsyaAllah semoga dia dapat input-input yang Ustaz sampaikan sebentar tadi dapat membantu rakan niaga dan juga pendengar ataupun penonton di luar sana untuk terus berada orang kata apa? Bukanlah terus, maksudnya mahu mencabar diri ke tahap ke zon yang mencabar Semoga ada kebaikan di hujung nanti, insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Semoga Ustaz dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan live bersama lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama. Okey, itu dia tuan-puan. Ramai manusia yang tidak suka berubah sebenarnya. Ada yang masih bersikap selamba dengan apa saja yang berlaku, termasuk perubahan yang berlaku dalam diri dan juga persekitaran mereka. Kenapa? So secara ringkasnya daripada perkongsian kita malam ini, dan dapat saya simpulkan adalah hijrah kepada zon selesa ini kerana perubahan artinya hijrah atau berpindah. So hijrah itu sendiri menagih kesusahan. Maksudnya orang yang berhijrah terpaksa meninggalkan zon selesa, iaitu comfort zone yang dikatakan oleh Ustaz Fahrul tadi, untuk menuju ke zon cabaran, iaitu courage zone. So ringkasnya pelajaran dalam hidup datang bersama tuntutan untuk berubah. Jika berkali-kali pelajaran yang disampaikan tapi masih tidak ada perubahan, maka gagallah beliau dalam sekolah kehidupan. Jadi apa yang kita perlu buat?
ubah diri kita dulu. Okay? Apa yang menghalang diri kita untuk berubah? Salah satunya ialah keinginan untuk melihat orang lain. Contohnya, aku boleh jadi baik jika guru atau ibu bapa aku dulu melayan aku dengan baik. So nampak tak kat sini, kita mengharapkan keadaan ataupun individu lain ataupun peristiwa berubah terlebih dahulu barulah kita boleh berubah. Sedangkan hukum perubahan tidak begitu. So kita yang mesti berubah dulu. Ya, barulah keadaan, peristiwa dan individu lain berubah akibat perubahan kita. Apa yang saya cakap ni adalah untuk diri saya juga. So kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Wahid yang orang kata masih setia bersama saya sehingga penghujung live ini. So sekali lagi sebelum saya akhiri live pada malam ini, saya ingin nak ajak anda mungkin ataupun dapatkan rangkaian produk Sari Gamat untuk kesejahteraan keluarga daripada ejen sah Anak Eda Sdn Bhd yang berada di seluruh Malaysia, ataupun boleh saja hubungi ataupun WhatsApp nombor di bawah untuk anda dapatkan info-info tentang Sari Gamat, insyaAllah. So segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya saya ada silap di mana-mana sepanjang saya mengendalikan live ini ataupun sebelum-sebelum ini. Okay, sekian saja daripada saya. Stay safe everyone. Selamat malam. Assalamualaikum.